most important chapter in KSSM. Okay, the last chapter to summarize everything that what you have learned before. Okay, dekat dalam dalam chemistry ni, in which this chapter is the longest chapter in your syllabus. Okay, sebab apa? One of the reason adalah chapter ini sebenarnya menggabungkan dua chapter dalam KBSM. Okay, dalam KBSM kita ada oxidation reduction dan juga electrochem digabungkan sekali. Okay, in this chapter. So, this is redox equilibrium. Macam this is Enfield pula kan. Okay, baik. So, dalam redox equilibrium, awak akan belajar 6 subtopik. Okay, awak akan belajar 6 subtopik. Bermula daripada oxidation dan juga reduction. Okay, jangan terkejut. Okay, dalam slide ini hanyalah slide yang melibatkan oxidation dan juga reduction sahaja. Okay, awak nampak kat atas tu page dia dah berapa dalam slide ini? 131 page. Okay, untuk oxidation dan juga reduction. Kemudian, okay, setelah dalam masa lebih kurang saya rasa saya target dalam 2 minggu, okay, kita akan pergi kepada tengok standard electrode potential, voltaic cell, electrolytic cell. Okay, these three is important. Okay, kalau ni dulu kita masukkan dalam chapter electrochem. Okay, dan awak akan belajar juga extraction of metal from its ore. Ini dalam 9.5. So this one is application. Awak pernah jumpa waktu form 3. Okay, cumanya yang ni lagi detail. Alright, dan juga rusting. Okay, awak akan belajar pasal pengaratan, which summarize everything that you will learn in redox equilibrium. Okay, baik. So the total number of slide, okay, for this chapter is 300 berapa tah, saya tak ingat lah. 300 berapa tah lebih. Okay, so this one is tough. This one is tough. Okay, lagi satu saya nak bagi tahu. Dalam chapter ni juga, okay, dalam chapter redox ni juga, dia agak bahaya bila keluar soalan. Okay, bila dia keluar soalan tu, saya bukan nak takutkan tapi this is the reality. Awak boleh tanyalah senior ke. Okay, this is the reality. Soalan dia, kalau atas tu awak salah, pokok pangkal atas tu salah, bawah tu awak akan bertubi salah. Okay, sebab dia adalah soalan berangkai. Okay, dia adalah soalan berangkai. Yang mana kalau awak tersalah chemical equation ke apa ke, dia memang dia akan efek lah dari segi pemarkahan awak. Okay, so that's why kena berhati-hati. Okay, baik. So dalam chapter 1.1 ni, dalam subtopik oxidation dan juga reduction, this is what you are going to learn. Okay, first awak akan describe what is redox reaction. Okay, yang kedua awak akan describe what is redox reaction in terms of oxidation number. Dan yang ketiga adalah kita akan investigate the displacement reaction. Okay, ini nanti. Ini minggu depan. Okay, baik. Alright. So, oxidation dan juga reduction. Okay. Apa sebenarnya redox reaction ni? What is meant by redox reaction? Bila kita sebut berkenaan dengan redox reaction, dia adalah satu chemical reaction. Ingat dalam chemistry, bila kita sebut soal reaction, awak kena kaitkan dengan chemical reaction. Yang mana chemical reaction ni dia melibatkan dua benda. Satu adalah oxidation, satu lagi adalah reduction. Okey, satu perkara melibatkan oxidation, satu lagi perkara melibatkan reduction. Yang mana dua-dua proses ini berlaku secara serentak. Okey, berlaku secara serentak. So this is what is meant by the redox reaction. It's a chemical reaction in which oxidation dan juga reduction occur at the same time. Okey, dia akan berlaku secara serentak. Okey, apa benda yang awak tak clear lagi setakat ni? Ada lagi dua benda sebenarnya awak tak clear.
Iaitu apa? Agak-agak apa? Agak-agak apa? Apa yang awak tak clear? Ha. Clear ke? Faham ke? Korang? Ni dah lah baru definition. Faham. Faham? Okey, tahu tak oxidation tu apa? Oksidasi. Maknanya. Apa yang dimaksudkan dengan oxidation? Reaction yang terdedah Reaction. pada oksigen. Okey, itu awak tahu secara orang kata surface je, tapi sebenarnya belum lagi Kines. Tak. Okey, bukan itu yang dimaksudkan dengan oxidation. Reduction tu pula pun bukan seperti yang awak fikir. Okey. Bila kita sebut berkenaan dengan redox reaction, dia terbahagi kepada dua cabang. Satu adalah oxidation, satu lagi adalah reduction. Dalam oxidation dan juga reduction ni, dia terbahagi kepada 4 tafsiran. Ingat, terbahagi kepada 4 tafsiran. Tafsiran yang pertama, tafsiran yang pertama adalah in terms of losing and also gaining of oxygen. That is the first one. Itu adalah seperti mana yang awak fikir. Okey? Jangan tengok yang ni, jangan tengok ni dulu, sabar dulu. Okey, jangan tengok yang warna hijau tu, tengok yang hijau cair tu. The definition number 2, tafsiran yang kedua adalah in terms of losing and also gaining of the hydrogen. Itu adalah tafsiran yang kedua. Dari segi macam mana dia gain oxygen, macam mana dia lose hydrogen ataupun dia gaining hydrogen. Alright, yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah hidrogen. Yang ketiga, kita nak tengok dari segi transfer of electron. Itu adalah benda yang kita nak tengok, iaitu dari segi transfer of electron. Macam mana elektron itu diberi, macam mana elektron itu diterima. Itu sangat penting. Itu sangat penting. Dan yang keempat adalah dari segi the changing in terms of the oxidation number. Dari segi the oxidation number. Yang ni awak akan belajar nantilah, lambat sikit. Baik. So, kita akan pergi satu-satu. Kita akan pergi satu-satu. So, saya punya fokus hari ini untuk kelas awak, saya akan bawa 2 benda je. Satu adalah dari segi oksigen, satu lagi adalah dari segi hidrogen. Sebab saya tak boleh drag awak lama-lama. Baik. So, in term of oxygen, the definition of oxidation dan juga reduction in terms of losing and also gaining of oxygen. Apa yang dimaksudkan oxidation? Kalau ada the presence of oxygen, kita tengok. Oxidation is a chemical reaction in which the reactant will gaining oxygen. Reactant itu menerima oksigen, barulah kita akan namakan the process is, dia akan undergo the process of oxidation. Contoh saya bagi kat awak. Tengok elok-elok. Saya ada magnesium. Saya ada magnesium. Magnesium saya reactkan dengan copper oxide. Kemudian dia akan jadi magnesium oxide plus copper. Alright, tengok elok-elok dalam reaction ni. Tengok elok-elok. So sekarang, siapakah yang akan undergo oxidation reaction? Siapa yang akan undergo oxidation? Apa dia, Lisa? Magnesium. Magnesium. Sebab apa magnesium undergoes oxidation? Sebab dia terima oksigen. Ya, sebab magnesium tu terima oksigen. Kalau magnesium tu terima oksigen, apa dia jadi dekat end product dia? Dia jadi apa dekat end product dia?
Magnesium oxide. Good. Bagus. Yes, dia jadi magnesium oxide. Situ, nampak? Okey, saya nak tanya awak. Magnesium ni dia ambil oksigen daripada siapa? Copper. Copper apa? Copper oxide. Oxide. Yes. Oxide. Daripada sini. Daripada copper oxide. Sebab apa? Copper oxide kan dia berpecah jadi Cu2 plus dan juga O2 minus. O2 minus ni akan pergi dekat magnesium. Faham? Okay. So, term ini kita akan cakap, okay, dia macam ni Magnesium akan undergoes oxidation to produce ataupun to form magnesium oxide. Begitu. Boleh? Dapat kat situ? Boleh. Okay, alright. Sebab apa dia undergoes oxidation? Sebab magnesium gain oxygen. Okay, magnesium gain oxygen. Okay, clear? Okay, saya nak tanya awak. Kalau oxidation, lawan dia adalah reduction. Okay, lawan dia adalah reduction. So, siapa yang undergoes reduction sekarang ni? Copper. Copper. Apa? Copper oxide. Detail. Copper oxide. Good. Copper oxide akan undergoes reduction dan dia akan form Copper. copper atom. Okay. Bukan ion Najmi, dia copper atom. Dia seorang-seorang je kat situ. Okay? Alright. So sekarang, the reactant itself, dia losing ke dia gaining oxygen untuk copper oxide? Loose. Ya, dia lose oxygen. Okay, dia hilang oxygen. So, reduction punya term adalah is a chemical reaction in which the reactant loses oxygen. Okay, copper oxide is reduced to copper. Okay, boleh faham? Clear kat sini? Alright. Okay, so saya proceed. Sekejap. Okay, tengok this example. Okay, which one undergoes oxidation in terms of gaining dan juga losing of oxygen? Siapa yang undergoes oxidation? Copper. Carbon. 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 Okay, carbon dia akan undergoes oxidation. Siapa yang akan undergoes reduction? Copper oxide. Copper oxide. Copper oxide. Okay, yes, copper oxide yang akan undergoes reduction. So, sebab apa dia undergoes reduction? Sebab dia lose of oxygen. Okay, manakala carbon, okay, the gaining of oxygen, maka carbon will undergo oxidation. Okay, carbon will undergo oxidation. Baik. So, this is how you are going to form the explanation. Awak tengok elok-elok Copper to oxide, okay, loses oxygen to form copper. Okay, dia akan form copper atom kat situ. Thus, maka copper to oxide is reduced to copper. Kalau awak tak nak buat ayat is reduced, awak boleh cakap thus copper to oxide, okay, undergoes apa? Undergoes reduction to form copper. Awak boleh cakap macam tu. Okay, either or lah, mana-mana satu. Okay, asalkan dia membawa maksud yang sama. Alright. Dan tengok ayat bawah ni. Ini awak tak pernah jumpa. Okay. Sekarang ni bila copper oxide undergoes reduction, makanya copper oxide tu akan bertindak. Okay, copper oxide will exist as oxidizing agent. Okay, dia akan exist as oxidizing agent. Nampak? Korang faham tak apa yang dimaksudkan dengan oxidizing agent? Agak-agak boleh faham tak apa yang dimaksudkan dengan oxidizing agent? Boleh. Apa dia, Ros? Dia membekalkan oksigen. Dia membekalkan oksigen. Dia bekalkan oksigen kepada siapa? Kalau dalam hal ni, kalau dalam contoh ni.
Carbon. Yes. Okay, dia akan bekalkan oksigen kepada karbon. So carbon will undergo oxidation. Okay, tak apa. Kejap lagi kita tengok apa maksud oxidizing agent tu. Okay, baik. So guys, saya nak tanya awak, kita dah ada satu benda yang undergoes reduction. Sekarang cuba buat ayat untuk karbon tu pula. Macam mana? Cuba buat ayat untuk karbon. Try. Try. Okay, Ros. Carbon gain oxygen. Lepas tu? Okay, carbon gain oxygen and then? Undergo oxidation. Dia gain oxygen, lepas tu dia akan form apa? Carbon dioxide. Yes, dia akan form carbon dioxide. Okay, good. Lepas tu? Ayat kedua? Carbon? As carbon is oxidized into Carbon carbon dioxide. Yes. Carbon is oxidized to form carbon dioxide. Ataupun carbon undergoes Oxidation. To form carbon dioxide. Yes, good. Okay, so sekarang carbon will act as oxidizing agent, lawan dia adalah reducing agent. Okay, dia akan bertindak sebagai reducing agent. Okay, kalau awak tak faham maksud oxidizing agent, reducing agent, awak baca elok ayat ni. Okay, oxidizing agent is a substance. Dia adalah substance, okay, that oxidize another substance. Dia menyebabkan benda lain, reactant lain tu undergoes oxidation. Dan dia sendiri, dia akan melalui the process of reduction. Dia ni macam agent lah, agent. Macam satu benda, satu orang yang menyebabkan orang lain tu, kau pergi sana, kau pergi sana, kau pergi sana. Dia arahkan orang. Dia boleh menyebabkan orang tu bergerak. Dan dalam masa yang sama, dia juga bergerak. Macam tu. Faham tak? Boleh tak? Dapat tak dia punya gambaran tu? Kalau reducing agent apa pula? Apa maksud reducing agent? Cuba Zah. Apa maksud reducing agent? Zah, cuba try. Reducing agent. Apa yang dimaksudkan dengan reducing agent? Substance that reduce another substance and itself undergo oxidation. Ya. Betul. Okay, a substance that reduce another substance dan diri dia sendiri dia akan undergoes oxidation. Macam tu. Faham tak? Okay, kita try pergi tengok kat contoh. Contohnya in terms of oxidation dan juga reduction juga. Okay. So sekarang awak ada magnesium yang mana awak reactkan magnesium awak dengan carbon dioxide gas. Okay, which one undergoes oxidation? Magnesium. Magnesium undergoes oxidation. So bila magnesium undergoes oxidation, magnesium akan bertindak sebagai magnesium act as Reducing agent. bagus. Okay, magnesium act as reducing agent.
Okay, carbon dioxide pula. Reduction. Carbon dioxide undergoes reduction to form Carbon. good. So carbon dioxide will act as Oxidizing agent. Oxidizing agent. bagus. Dia akan bertindak sebagai oxidizing agent. So awak kena ingat dia pair ni sama je. Kalau sesuatu benda tu undergoes oxidation, maka dia adalah reducing agent. Macam tu. Kalau dia, okay, kalaulah that substance undergo reduction, maka dia adalah oxidizing agent. Biarlah ribut melanda, ombak bergelora, gempa bumi menimpa, tetaplah akan sama. Tak kisahlah regardless of sama ada dia undergoes oxidation in terms of gaining or losing oxygen, oxidation in terms of gaining or losing hydrogen, transfer of electron ataupun oxidation number, dia tetap akan sama. Okay, oxidation pair dia dengan reducing agent, reduction dia adalah oxidizing agent. Okay, alright. So kita tengok. Okay, so substance that undergoes oxidation adalah magnesium. Substance that undergoes reduction adalah carbon dioxide gas. Okay, oxidizing agent adalah Potasium manganat. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Tiba Najmi potasium manganat. Janganlah ingat potasium manganat tu. Najmi? Oh, dia tak pakai tu. Dia memang oxidizing agent, tapi sabar, awak belum jumpa lagi. Ini based on this example. Potasium manganat memang oxidizing agent, tapi sabar. Relax dulu. Sekejap lagi awak nampak potasium manganat tu, awak pening kepala nanti. Hari tu awak nampak macam sikit-sikit je kan? Kejap lagi kau nampak apa benda sebenarnya potasium manganat tu. Sabar ya, sabar. Okay, reducing agent. Magnesium. Ya, Plumbum. okay. Plumbum pula. Sudah. Sejak mana pula lah ada plumbum dalam contoh ni. Okay. Alright. Kali ni saya nak bagi awak chance. Cuba buat dan juga tulis nota. Okay, buat dan juga tulis nota. Nah, ambil ni sebagai contoh. Okay, saya tinggalkan sekejap. Buat. Okay, dah. Okay, boleh saya tahu that which reactant or substance that will undergo oxidation in terms of losing and also gaining oxygen?
Hydrogen. Hydrogen will undergoes oxidation. Okay, alright. So, siapa yang akan undergoes reduction? Plumbum. Oh, janganlah Lead cakap oxide. plumbum. Lead to. Lead to oxide. Lead to oxide. Ya, ini adalah lead to oxide. Okay, lead to oxide. Alright. Okay, lead to oxide dia akan form apa? Lead to oxide will undergo reduction and go to lead to. And form lead je. Okay, dia akan lead metal ataupun lead atom saja. Okay, alright. So loss of oxygen, reduction, oxidation. Okay, substance that undergo oxidation is hydrogen gas. Okay, substance that undergo reduction is lead to oxide. Okay, siapakah dia punya oxidizing agent? Lead to oxide. Lead to Good. oxide. Lead to oxide. Substance that is reducing agent? Hydrogen. Hydrogen. Gas. Okay, good. Alright. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, baik. So, oxidation dan juga reduction in terms of losing and also gaining of hydrogen. Okay. Kalau hydrogen pula, dia sedikit terbalik. Okay, in terms of hydrogen, dia sedikit terbalik. Kalau dia undergoes oxidation, in terms of losing dan juga gaining of hydrogen, that substance will lose hydrogen. Okay, that substance will lose hydrogen. Kalau dia akan undergo reduction, that substance will Gain. gain apa? Hydrogen. Yeah. Okay, gain hydrogen. Alright? Okay, boleh? Faham kat situ? Faham. Okay, saya nak tanya awak. Okay, kenapa awak tak terfikir ke kenapa definition dia banyak sangat? Kejap-kejap oksigen, kejap-kejap hidrogen, kejap-kejap elektron transfer, kejap-kejap oxidation number. Sebab apa? Kenapa definition dia berubah mengikut situasi? Sebab apa? Sebab tak semestinya dia involve oksigen je. Ya, betul. Tak semestinya dalam reaction tu, okey ingat dalam sesuatu reaction tidak semestinya reaction tu melibatkan oksigen sahaja. Ada juga reaction yang tidak melibatkan oksigen. Okey, ada reaction yang melibatkan hidrogen. Okey, dan juga kadang-kadang ada reaction yang tidak melibatkan langsung oksigen dan juga hidrogen. That's why kita kena tengok pula in terms of electron transfer dan juga oxidation number. Okay? Boleh? Yang lain? Okay? Alright. So, this is the example. Okay? This is the example that involving hydrogen. Awak tengok kat situ. Celah manalah datang oksigen. Tak ada langsung oksigen kan? So, kita akan tengok dari segi in terms of losing and also gaining of the hydrogen. Okay, so sekarang which substance ataupun which reactant undergoes oxidation? Hydrogen sulfate. Hydrogen sulfide. Okay, hydrogen sulfide will undergoes Oxidation. oxidation. Dia akan form apa tu? Hydrogen chloride. Tak. Dia undergoes oxidation Zaim. So dia hilang hydrogen. So dia akan sulfur. Okay, sulfur. Una tengah dengar ceramah Zoom tu ke Una? Sambil kelas habis. Dina kelas. Ya. Okey, tak. Yang tu pergilah sound dia, volume dia slowkan sikit. Okey. Alright. So sekarang dia akan lose hydrogen, maka dia akan undergo oxidation. Klorin pula dia akan klorin molekul ataupun klorin gas dia akan undergo reduction. Yes, dan juga dia akan form hydrogen chloride. Okay, dia akan form hydrogen chloride.
Okey, siapakah oxidizing agent sekarang ni? Siapa oxidizing agent? Chlorine. Chlorine. Yes. Okey. Saya nak tanya awak, apa maksud oxidizing agent dalam contoh ini? Apa maksud oxidizing agent dalam contoh ni? Dia akan Oxidize. menyebab dia akan Oxidize. menyebabkan apa dia Una cakap. The oxidize another substance itself undergo reaction. Ya. Macam mana dia oxidize another substance tu? Macam mana dia oxidize another substance tu? Dapat H. Dengan cara dia menyebabkan orang lain tu bukan dapat H. Dia menyebabkan another substance losing hydrogen dan diri dia sendiri yang dapat H. Macam tu. Okey, itu first step dia. Dalam first step agent ni, bila awak cakap tafsiran agent awak kena cakap dia buat orang lain dulu. Oh, kau buat orang lain dulu, lepas tu kau yang kena pada muka. Kena cakap macam tu tau. Okey, biar kita salahkan dia dulu, lepas tu pada muka dia. Macam tu. Apa yang dia buat dan apa yang dia dapat. Kena buat macam tu ayat dia. Okey. So, oxidizing agent in term of this, chlorine, okay, will cause the hydrogen sulfide to lose hydrogen. And that chlorine itself will receive ataupun will gaining hydrogen. Okay, clear kat situ? Okay, alright. In terms of reducing agent, siapa? Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide. Okay, good. Okay, ni senang. Tak masalah. Saya nak skip je. Oh dah. Cukuplah ni. Okay, cukuplah ni saya rasa. Awak nak teruskan ke ataupun nak saya stop? Saya bagi pilihan dekat awak. Korang? Continue. Apa dia? Apa dia Farah? Continue. Continuous. Okey. Yang lain? Okey, boleh. Kalau saya teruskan. Boleh. Boleh. Okey. Alright. Sekarang kita masuk benda yang agak complicated sikit Okey. Kita akan masuk dari segi electron transfer. Okay, definition of oxidation dan juga reduction in terms of electron transfer. Ini yang ketiga. Okay, dari segi electron transfer, kalau benda tu undergoes oxidation, that substance will lose electron. Dia akan hilang elektron. Maksudnya dalam hal ni, mungkin dihilang dengan cara dia donate elektron. Okay, itu adalah salah satu cara. Kalau dia undergoes reduction, the chemical reaction ataupun the substance itself, dia akan gaining electron. Okay, dia akan gaining electron. Faham kat situ? Setakat ni? Boleh tak? Oxidation, kalau that substance loses electron. Reduction, receive electron. Okay, ataupun gaining electron. Okay, ini in terms of electron transfer. Okay, ini adalah in terms of electron transfer. Okay, alright. So kita tengok satu contoh Okay, saya bagi satu example yang mudah dulu. Okay, dalam example ini, cuba awak tafsirkan what is happening over here. Apa yang sedang berlaku dalam reaction ni? Apa yang tengah berlaku dalam reaction ni? Cuba sebut satu-satu. Sodium
Product dia salt. Produk dia salt. Okey, betul. Sodium react dengan siapa? Chlorine. Klorin tu datang dalam bentuk apa? Yes. Dia atom ke, ion ke, molekul? Molekul. Molecule. Yes, chlorine molecule. So dia akan form sodium chloride. Okay, dia akan form sodium chloride. Sodium chloride, is it atom, ion or molecule? Sodium chloride, is it atom, ion or molecule? Ion. Ya, dia adalah ion. Okey, dia adalah ion. So, ion boleh berpecah ke tak? Boleh ionize ke tak? Boleh. Yes. Boleh. So, nanti dia akan jadi apa? Sodium chloride ni. Kalau saya pecahkan dia. Na plus. Na plus dan juga Cl minus. Okey. Alright. So sekarang, okey, tengok fokus elok-elok. Okey. Dalam electron transfer, bila kita tafsirkan in terms of electron transfer, awak kena buat, okey, first kali awak kena detect siapa yang akan undergo oxidation dan siapa yang akan undergo reduction. Okey, kita tengok sodium. Sodium ni dia akan undergo apa sebenarnya? Oxidation. Dia akan undergo oxidation. Macam mana awak nak tahu dia undergo oxidation? Awak tengok reactant dia ni pada asalnya dia adalah atom. Okey, dalam reactant dia exist as atom. Kemudian bila dia dah jadi produk, dia akan jadi apa? Na apa? Na? Ya, Na plus. Na plus. Apa maksud Na plus tu? Donate electron. Ya, dia donate elektron. Maksudnya dia loses elektron. So, Na plus plus E minus. Ini adalah apa? Half equation. Okay, half equation. Ingat balik Ingat balik pasal half equation. Okay, seterusnya chlorine. Okay, tengok. Dia loses elektron, maka dia akan undergo oxidation. Seterusnya adalah chlorine molecule. Okey, daripada Cl2 dia akan jadi Cl minus. Apa yang berlaku sebenarnya kat situ? Cl2 tu ya, dia receive elektron. Dia receive elektron, maka dia akan jadi chloride ion. Okey? So, boleh tak buat dia punya half equation untuk chlorine? Cl. Teruskan Najmi, Cl. Sorry saya tak dengar. Form Okay, form. Cl minus minus E elektron. Tak boleh. Salah ni. Cl2 plus 2 electron. Okay. Kejap Alright. Lisa betul. Tapi saya nak cuba terangkan, Lisa. Cuba terangkan kenapa Cl2 plus 2 elektron? Okay. Yang lain. Sebab apa Cl2 plus 2 elektron? Body molecule. Sebab dia molekul, lepas tu Dia ada dua. dia ada dua. Okay, lepas tu Gas. memanglah dia gas. Tapi dia kena accept elektron. Sebab apa dia accept elektron? Each molecule Ah. receive one. Okay, each atom sebenarnya, each atom dia akan receive one. Okay. Sabar. Awak dah blur dah ni. Okay. Saya nak tanya awak. Berpijak balik kepada bumi yang nyata. Okay. Chlorine. Grup berapa? Chlorine group berapa? 17. Group 17 ni stable ke tak? Tak. 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 So, chlorine dalam group 17 dia berapa valence elektron? 7. 7. 7.
Adakah dia stable? Ya, dia tidak stable. So sepatutnya kalau nak stable dia kena buat apa? Gain one electron. Ya, to stable dia kena receive one electron. Sebab apa dia nak achieve? Step Octet. octet Stable octet electron arrangement. arrangement. Sebab dia nak achieve stable octet electron arrangement. Ingat. So that's why dia kena receive one electron. Okay. Klorin, boleh tak dia duduk seorang-seorang? Tak. Tak boleh. Boleh. That's why lah dia kena Cl2. Okay, Cl2 plus 2E minus to form 2Cl minus. Okay. Saya bagi gambar aja Okay, contoh ini adalah klorin molekul. Okay, ini adalah klorin molekul. Saya ambil valence elektron dia sahaja Okay, saya ambil valence elektron dia sahaja. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, lagi satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini adalah klorin, ini adalah klorin. Okey. Sekarang ini adalah klorin molekul. Klorin molekul kalau saya pecahkan dia akan jadi apa? Dia akan jadi klorin dan juga dia akan jadi klorin dan juga klorin. Betul tak? Kan? Ya. Ha, ni satu lagi klorin. Okey. Sini Cl, sini Cl. Okey. Sekarang Cl ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lagi satu Cl ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tak cukup berapa lagi elektron? 1. 1. So that's why dekat sini dia akan tambah satu elektron dekat situ dan dekat sini dia akan tambah satu lagi elektron. So plus elektron plus elektron. That's why awak akan ada 2Cl minus. Nampak? Faham tak kat situ? Boleh tak? Faham. Faham. Saya tanya awak, elektron ni dia datang daripada mana? Elektron diorang ni datang daripada mana? Sodium. Sodium. Datang daripada sodium ion tadi. Kan? Sebab sodium tu 28 sodium 281 kan sodium? Hati je aku cakap sodium 281. 281 ya 281. So dia nak jadi sodium ion, dia donate satu tadi kan? Begitulah cerita dia. Faham tak? So sodium dah achieve stable octet electron arrangement, klorin pun dah achieve stable octet electron arrangement. Maka akan berlaku ataupun tidak redox reaction ini? Adakah redox reaction akan berlaku? Ya. Yes. Okay, redox reaction akan berlaku. Alright, dia akan berlaku. Alright. Okay. So, kita tengok pula. Okay, apa yang awak patut buat adalah awak sepatutnya buat dia punya half equation. Okay, saya nak fokus awak dekat sini. Betul ke salah half equation saya ni untuk klorin? 2Cl minus. Ya, 2Cl minus. Kemudian, cuba tengok untuk sodium saya. Betul ke salah sodium saya tu? Kalau berdasarkan chemical equation. Itu Na. Ya, saya ada dua sodium atom sebenarnya. Bila saya ada dua sodium atom, maka saya akan donate berapa elektron? 2. Dua elektron juga. Dan saya akan mewujudkan berapa ion? 2. Dua sodium ion. Good. Okay. So bila proses ini berlaku, awak tengok klorin, sodium dia dah release 2 elektron. Klorin dia dah accept 2 elektron. Maka kita boleh potong. Untuk menunjukkan redox reaction itu berlaku. Faham? Boleh? Boleh. So this is the equation. Okay. Dan juga awak tengok nanti saya akan wujudkan overall half equation yang mana dalam overall half equation saya akan ambil reactant bergabung, produk akan digabungkan sekali. Okay. So the overall half equation dia akan jadi samalah dengan yang atas tu. Okay, boleh nampak kat situ? Okay. Alright. So sekarang saya tanya awak,
Siapakah yang akan undergoes oxidation? Sodium. Sodium atom. Okey, bila melibatkan elektron transfer ni awak kena bagi tahu sama ada dia atom, molekul ataupun ion. Okey, dan siapakah yang akan undergoes reduction? Chlorine molekul. Okey, chlorine molekul. Nampak? Siapakah yang bertindak sebagai oxidizing agent iaitu electron acceptor? Chlorine Ya, molecule. chlorine molecule. Okay, good. Dan siapakah yang bertindak sebagai reducing agent? Sodium atom. Sodium atom. Sodium atom. Okay, bagus. Alright. Okay. Okay, ini mudah lagi Ini mudah. Ini baru entry level. Okay, sekarang saya nak bagi satu contoh yang agak common. Dia akan jadi satu benda yang common dan awak akan selalu nampak. So yang ini memang awak kena buat nota untuk bahagian ni. Okay. So tugas awak sekarang, awak nampak chemical equation ni, saya nak siapakah yang akan undergoes oxidation? Siapakah yang akan undergoes reduction? Saya nak dia punya oxidation half equation. Saya nak dia punya reduction half equation. Dan juga saya nak overall half equation. Okey. Cuba buat dulu. Okey, cuba buat dulu. Saya bagi masa sikit. Okey? Boleh? Okey, saya nak tanya awak, siapa yang undergoes oxidation sekarang ni? Zinc. Zinc. Okey, zinc akan undergoes oxidation. Okey, good. Siapa yang akan undergoes reduction?
Copper 2 sulfate. Okay, alright. Okay, yang tu yang akan ada konflik sikit. Alright. So, kalau zinc undergoes oxidation, apa dia punya half equation untuk zinc tu? Betul, zinc memang akan undergoes oxidation. So, cuba bagi saya dia punya half equation. Zinc, Zn. arrow, Lepas tu, zinc, 2 plus, Zn apa? 2 plus, Okay, good. plus 2 electron. 2 elektron. Okay, bagus. Yes, betul. Reduction half equation. Okay. Cuba bagi Cu2 plus. Cu apa? Cu2 plus. Okay. Cu2 plus. Lepas tu? Tambah 2 elektron. Lepas tu Dan? arrow Cu. Cu. Okay. Bagus, Ros. Okay. Saya nak tanya awak. Mana datang Cu2 plus tu? Dan mana datang Zn2 plus? Okay. Mana datang Cu2 plus? Apa dia, Asha? Daripada CuSO4. Okey. Baik. Kalau awak jumpa macam ni tau, awak kena ingat beberapa perkara. Ada dua benda yang awak tak boleh usik. Satu adalah atom, satu adalah molekul. Kalau dia adalah atom ataupun molekul, jangan sama sekali usik untuk pecahkan dia. Contohnya macam zinc, memang kita takkan pecahkan dia. Kalau copper 2 sulfate, dia boleh dipecahkan. Sebab apa? Copper 2 sulfate exist as Ion. dia bertindak sebagai ion. So pecahkan dia akan jadi Cu2 plus dan juga SO4 2 minus. Zinc sulfate boleh tak untuk kita pecahkan? Boleh. Okey? Okey, ingat pantai cahaya bulan sulfate kan, sebab salt kan? Okey, dia ni adalah sebenarnya dia adalah soluble salt. Okey. So zinc sulfate kita pecah jadi Zn apa? 2 plus, 2 plus dan juga SO4 2 minus. SO4 2 minus. So sekarang apa yang dekat reaktan ada, produk pun ada. SO4 2 minus. Yes, SO4 2 minus. Maka SO4 2 minus tu kita boleh cancel. SO4 2 minus ini dalam hal ini dia bertindak sebagai spectator ion. Apa maksud spectator ion? Dia hanya terlibat dalam reaction tapi dia tidak memberikan apa-apa impact. Okey, dia tidak memberikan apa-apa impact. Alright. So, yang memberikan impact yang banyak sebenarnya adalah zinc atom, copper ion, zinc ion dan juga copper atom. Okey, boleh? So, reduction half equation that would be Cu2 plus plus 2E minus to produce Cu. Okey, untuk produce copper atom. Boleh faham kat situ? Okey, sekarang saya nak tanya awak, boleh tak kita buat dia punya apa? Dia punya overall half equation. Boleh tak? Boleh. Okey, Boleh. apa benda yang kita kena buat mula-mula? Potong 2 elektron. Yes, potong 2 elektron dulu. So, apa dia punya overall half equation? Zinc plus Cu2 plus produce Cu plus Zn2 plus. Yes, good. Okay. Zinc plus Cu2 plus jadi produce Cu plus Zn2 plus. Okay, tak kisahlah macam mana dia punya. Yang pasti reaktan dengan reaktan, produk dengan produk. Okay, boleh semua? Yang lain? Boleh. Bagus, korang dah dapat ni. Okay, good. Bagus.
Alright. Ni kejap lagi saya padam balik Okay, so sekarang siapakah substance that undergoes oxidation? Zinc atom. Yes, zinc atom. Okay, kena sebut dia zinc atom. That substance that undergoes reduction? Copper to ion. Ambil yang tu. Ambil sebagai dia punya yang terlibat dalam half equation sahaja, iaitu copper to ion. Oxidizing agent ataupun electron acceptor. Ya, copper to ion. Okay, dan juga dia punya reducing agent adalah good, zinc atom. Okay, dia punya reducing agent adalah zinc atom. Okay, bagus. Okay, good. Alright, so this is ni sorry, saya terpadam. Ingat ni pecahkan, ni pun pecahkan. Okay, screenshot lah, ambil screenshot. Jangan usik. Okay. So can I proceed? Ada satu lagi slide kot. Alright. Boleh ke? Dah salin? Ya Najmi, apa? Boleh. Okay, alright. Okay. Ni example of redox ni dah habis ni. Okay, baik. So saya tak nak usik lah. Okay, so sekarang saya nak tanya awak lah. Okay, ni memang saya nak habiskan sikit lagi. Saya nak tanya awak, agak-agak awak boleh ingat ke in terms of oxygen, in terms of hydrogen, in terms of electron transfer, kalau oxidation, gaining oxygen, kalau oxidation in terms of electron transfer, losing electron, boleh ingat tak? Tak. Dia kalau dah campur dengan bio, campur dengan physics, campur dengan account pula, campur dengan admat semua, mesti kadang-kadang mesti susah nak ingat kan. Campur dengan chemistry sendiri yang banyak benda nak kena ingat. Okey, senang sahaja. Okey, jangan risau. Jangan risau. I came to the rescue gitu. Tiba. Awak ingat benda ni je. Awak ada oksigen, awak ada hidrogen, awak ada elektron dan juga awak ada oxidation number. Nama diorang ini adalah ohion. Ohion. So, dalam ohion, dalam ohion, awak ada positif, negatif, negatif, positif. And this one is oxidation. This one is oxidation. Ingat ohion, ingatlah positif, negatif, negatif, positif. Alright? Apa maksud positif tu? Gaining of oxygen. Macam oxidation number positif tu adalah increasing in terms of oxidation number. Itu nantilah. Itu nanti. Kalau negatif untuk elektron? Loss. Loss of electron. Maka kalau ada loss of electron, makanya the reactant will undergo oxidation reaction. Dan dia bila dia undergo oxidation reaction, maka dia adalah apa agent? Reducing. Dia adalah reducing agent. Kalau awak tengok dekat dalam buku, kadang-kadang buku dia akan tulis ni tau, oil rig. Ni famous lah. Kalau kat dalam buku dia akan tulis oil rig. Apa maksud oil rig? Oil rig tu hanyalah ditumpukan untuk elektron sahaja. Oxidation is loss, reduction is gain. Macam tu je. Itu adalah untuk elektron sebenarnya. So kalau untuk reduction pula senang je. Kan? Apa benda yang awak buat, awak terbalikkan je. Negatif, positif, positif, negatif. Senang kan? Nampak mudah? Ya. So kalau jumpa soalan, benda ni pun kena conteng terlebih dahulu. Alright, supaya nanti awak tak confuse supaya awak tak confuse. Alright. Okay, so I guess that's it for today. Cukuplah tu untuk hari ni, dah tepu dah. Dan untuk itu, saya kena make sure awak punya pemahaman tu kena mantap. Awak kena buat latihan.
Okay, kena wajib buat latihan. Dah tak boleh nak skip-skip dah latihan So, tolong buat modul tolong buat page 2 sampai 7. Okay, 2 sampai 7. Okay, buat page nombor 2 sampai 7. Nombor muka surat 1 tu nota je. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Yeay, dah habis. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau apa-apa soalan tak apa, saya tunggu je. Dan juga kalau ada apa-apa soalan dalam modul tu, tolong tanya. Okay, tolong tanya saya Okay, I guess that's all for today. Thank you, class. Tak ada. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye.